Jadi kita tak perlu kita kata nak menyusah-nyusahkan diri kita, nak buat sesuatu yang kita tak boleh kekalkan. Tak payah. Kita boleh pilih. Amalan ini banyak. Hak mana yang lebih sesuai dengan kita? Hak mana yang lebih sesuai dengan kita? Amalan berupa amalan. Misalnya kita kata kita sebagai pelajar, kita suka nak sembahyang. Memang bagus sembahyang sunat, bangun tengah malam apa semua. Nak tahajud. Lepas tu kalau baca ayat yang panjang lagi baik. Memanglah. Itu tidak dinafikan. Tetapi adakah sesuai dengan kita dalam keadaan itu? Adakah sesuai dengan kita? Mungkin kalau kita sembahyang sepanjang malam kita kata, dan cara yang seperti itu pun tidak diajar oleh Nabi SAW. Katakanlah kerana kita terlalu minat sangat, kita nak buat. Mungkin sampai tengah hari kita mengantuk, tak boleh juga. Tidak disuruh juga lagu tu. Ataupun kalau tidak begitu pun kita tak boleh nak mengulang kaji pelajaran kita. Tidak dikehendaki juga. Kita buat yang sesuai. Sebab konsep amalan, amal soleh ni tidak dalam bentuk sembahyang itu saja. Kita kena pilih mana yang sesuai dengan kita. Mana yang sesuai dengan kita. Kita dapat pahala, tapi jangan kita menafikan pula. Jangan menafikan. Jangan kata sembahyang tahajud tak ada kelebihan. Tak boleh lagu tu. Cuma kita tak buat. Sebab itulah sahabat-sahabat ni kan dia ada beza. Ada sahabat maknanya dia sembahyang witir sebelum tidur. Ada sahabat dia sembahyang witir selepas tidur, bangun lewat akhir malam. Dan Nabi SAW pesan kepada Abu Hurairah, dia suruh buat sebelum tidur. Sebab apa? Dia tahu dah Abu Hurairah ni ahli ilmu. Bila ahli ilmu biasanya kita nampaklah perbezaan. Dia akan sibuk banyak dengan ilmu dia. Dengan sebab itu dia bagi kemudahan. Mana Nabi SAW bagi paduan ini tidak serupa pada sahabat-sahabat dia. Kenapa tidak serupa? Sebab keadaan orang itu tidak serupa. Situlah kita tengok. Kita kena sesuaikan diri kita. Semua tu dikehendaki belaka. Menuntut ilmu pun dikehendaki, ibadat pun dikehendaki. Jadi kita kena pilihlah ibadat dalam bentuk ilmu. Hak tu hak lebih sesuai dengan kita. Dalam konteks kita hari ni, boleh kita buat sebelum tidur pun? Boleh. Lepas pada tu sahabat-sahabat ni dia kata kami tidak seperti kamu. Ceritanya panjang. Hak ni hak ringkas. Dalam Bukhari ni juga di tempat yang lain disebut. Ada beberapa orang sahabat duduk bincang-bincang. Kita ni kena tahu juga kita ni buat amalan setara mana. Nabi SAW setara mana. Ginilah kita nak tahu hak dia amalan hak di luar ni kita tahulah. Tapi kalau hak dalam rumah tengah malam mana kita nak tahu. Kita pergi tanya isteri-isteri dia macam mana. Maka beberapa orang sahabat ni pun pergi tanyalah isteri-isteri Nabi SAW. Bila isteri Nabi SAW cerita, Nabi ni sembahyang gini-gini. Misalnya dalam Muwatta, dalam Bukhari pun ada sebut, ada seorang tabi'in tu dia tanya Aisyah, macam mana Rasulullah SAW sembahyang pada bulan Ramadan. Macam mana? Jadi dia pun, Aisyah pun kata Rasulullah SAW tidak melebihkan sembahyang daripada 13 rakaat, sama ada pada bulan Ramadan ataupun pada bukan bulan Ramadan. Dia kata Rasulullah SAW tidak melebihkan sembahyang dia pada waktu malam daripada 13 rakaat, sama ada pada waktu malam ataupun 11 rakaat. Dalam setengah riwayat itu 11 rakaat, sama ada pada bulan Ramadan ataupun bukan bulan Ramadan. Dia kata gitu. Jadi bila sebut gini, misalnya kalau kemukakan hadis itu, tentu sahabat-sahabat merasa sikit lah, ka'annahum taqalluha. Dalam riwayat itu dia sebut semacam mereka menganggap ataupun berasa sedikit lah hak Nabi SAW buat itu. Berasa sedikit. Maka ada yang kata kita ni tak boleh nak banding dengan Nabi. Di mana kita, di mana dia. Dia tu Allah SWT telah mengampunkan segala kesalahan dia, sama ada hak dahulu dan hak kemudian. Kita ni tidak lagu tu. Kalau lagu tu, aku nak sembahyang sepanjang malam. Seorang tu kata. Hak seorang tu pula kata, aku nak puasa sepanjang tahun. Hak seorang tu pula kata, ana a'tazilun nisa fala atazawwaj abadan. Aku tak sih duduk dengan perempuan, kata dia. Aku tak sih menikah sepanjang hayat. Kata dia begitu. Bila begitu, orang ceritalah kepada Rasulullah, ada sahabat-sahabat ni duduk kecek gitu.
Bila begitu, dalam riwayat Nabi SAW panggil dia. Panggil. Apa cerita ni? Kamu kata lagu ni betul ke? Dia kata betul, kami kata lagu tu. Nabi SAW pun kata, ni hak dia kata ni. Hak dia kata ni. Hak dia kata ni, di sini, inna atqakum wa a'lamakum billah ana. Sini dalam riwayat ni. Dalam riwayat yang lain, dalam Bukhari juga ada sebut, dan dalam kitab-kitab lain dia ada sebut, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kamu kata begini-begini? Kalla wallah inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Itu hadisnya. Dia kata, jangan sekali-kali, jangan, demi Allah, janganlah buat lagu tu, kata dia. Sesungguhnya aku paling takut kepada Allah di antara kamu ni, dan aku paling bertakwa kepada Allah di antara kamu. Tetapi aku juga berpuasa, aku berbuka, aku bersembahyang, aku juga tidur, kata dia. Aku juga berkahwin dengan perempuan, aku juga berkahwin, kata dia. Faman raghiba an sunnati, oleh itu sesiapa yang tidak suka kepada sunnah aku, hak cara aku tunjuk itulah, falaysa minni, bukan dia dari kalanganku. Itu yang disebutnya. Nabi SAW bahkan dalam riwayat kita baca ni marah. Dia marah sehingga nampak kemarahan, tanda kemarahan pada wajahnya. Nampak marah. Sebab apa marah? Di sini ada beberapa perkara. Nabi SAW marah. Lepas tu sahabat-sahabat kata, kamu tidak serupa, kami tidak serupa dengan kamu. Kamu telah diampunkan dosa oleh Allah SWT, hak dulu dan hak kemudian. Ada banyak perkara tu. Kami tidak seperti engkau. Yang keduanya, Allah mengampunkan dosa engkau yang dulu dan kemudian. Nabi ni berdosa ke pula? Tidak maksum ke ni Nabi? Perkara yang kedua, Nabi SAW marah. Apa sebab dia marah? Itu perkara yang ketiga. Lepas pada tu, dia kata, aku yang paling bertakwa di antara kamu, dan aku yang paling tahu tentang Allah di antara kamu. Hak tu Imam Bukhari naknya. Tapi ada beberapa perkara di situ. Ada beberapa perkara. Yang pertama, sahabat kata, kami tidak seperti kamu. Nabi SAW hak marah tu, di antara sebab marah tu, sebab kata tak seperti kamu. Tak seperti kamu tu dia boleh keliru tu banyak tu kalau kata tak seperti kamu. Maknanya seseolahnya Nabi ni bukan manusia kah? Kami tidak seperti kamu. Kamu Nabi-Nabi, ataupun kamu tu, engkau tu maksudnya Rasulullah saja. Kamu tidak seperti kami, tidak manusia. Tidak manusia. Jadi situ salah dah situ. Kalau kata tidak manusia. Sedangkan dalam Quran Allah SWT ajarkan suruh Nabi raya, innama ana basyarum mithlukum, aku manusia seperti kamu. Ya, sebab kita tekankan hak ni dan dalam hadis ni pun dia ada sebut dah. Bila kata gini Nabi marah, banyak dah contoh. Dalam Quran pun ada sebab. Kalau Imam Bukhari dulu Murji'ah, dia duduk tentang, dia duduk marah, dia duduk tajuk-tajuk ni nak tuju situ saja. Sekarang ni banyak pula. Hak zaman Imam Bukhari tak ada. Ada pula ajaran-ajaran sesat yang lain, banyak pula. Kalau di Pakistan dan di India, dia ada satu kumpulan, orang panggil kumpulan Berelwi. Ni hak baru pun lama dah juga. Kumpulan Berelwi ni dia menganggap Nabi ni tidak serupa manusia. Itu kepercayaan dia. Nabi tahu segala perkara. Nabi dapat melihat daripada kubur dia, melihat segala perkara dalam dunia ni. Akidah dia lah tu. Akidah dia. Dan Nabi tahu segala perkara. Jadi bercanggah dengan hadis-hadis kan banyak kita jumpa Nabi SAW tak tahu benda ni. Dia tanya sahabat dia, banyak perkara. Dia kata tu cerita dulu belaka. Lepas pada tu Allah SWT bagi tahu kepada Nabi, dia tahu belaka. Dan cerita benda ni pahaman Berelwi ni ada juga di kalangan kita ni sikit sebanyak. Cuma kita tak tahu dia ni nama gapo, hari mana kita tak tahu punca. Misalnya kita duduk belajar sirah. Kalau zaman dulu lah, sekarang ni alhamdulillah sirah tu banyak berubah dah juga. Sirah Ustaz Mak Mustafa mengajar pun lagu lain, dia tak ada sebut benda tu. Jadi kalau masa-masa dulu dia ada sebut ni Nabi kan, dia bila berjalan dia tak ada bayar. Tak ada bayar. Tu banyaklah tu. Banyaklah tu.